rugi, satu kerugian. Apa lagi selain pada Quran kita kena muhasabah diri kita, iaitulah tentang solat kita. Solat sunat tarawih pada malam-malam Ramadan. Itu ada orang tanya pada seorang tok guru tu, kata, ustaz, kalau saya sembahyang tarawih tak cukup 20, jadi tak tarawih saya? Saya sembahyang 8, kadang-kadang saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahihan ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sama-sama kita memperbanyakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada saat ini, pada hari ini kita masih lagi berada, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada hari yang ke-14 daripada bulan Ramadan. Kita mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan lagi kepada kita untuk menghabiskan baki Ramadan yang tinggal insya-Allah. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tajuk tazkirah saya pada tengah hari ini ialah berkaitan dengan orang yang rajin berpuasa tetapi solatnya malas. Ada berlaku di kalangan masyarakat sebenarnya, rajin puasa, rajin sedekah, tetapi ibadah solatnya itu huru-hara sikit. Bukan dia tak solat langsung, tetapi dia buat lebih kurang. Jadi timbul persoalan, kadang-kadang ditanya juga oleh sebahagian daripada orang, apakah hukum orang tu dia berpuasa tetapi dia mengabaikan solat? Adakah puasa dia itu sah ataupun tidak, ataupun bagaimana? Baik, jadi di kesempatan yang ringkas ini insya-Allah saya akan kupas dan bahas sedikitlah berkaitan dengan hukum orang yang sembahyang, orang yang puasa tapi tidak sembahyang. Baik, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rukun Islam yang kita sedia maklum ada 5. Bermula dengan syahadah, lafaz syahadah, 2 syahadah, kemudian solat, kemudian kita zakat, puasa dan haji. Jadi setiap daripada rukun Islam yang 5 dan ibadah kewajipan yang 5 ini, ia merupakan ibadah yang terasing masing-masing. Fahamlah bila saya sebut terasing masing-masing, dia tak campur. Kalau solat, dia ada syarat sah solat. Kalau puasa, dia ada syarat sah puasa. Begitu juga dengan haji dan lain-lain ibadah. Jadi bila seseorang itu dia tidak solat ataupun dia meremeh-remehkan solat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah orang yang solat
yang mana mereka lalai di dalam solat. Baik, lalai dalam solat ni sebenarnya ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Lalai di sini bukan maksudnya kata lalai itu dia sembahyang tapi tak khusyuk, bukan. Ataupun dia sembahyang tapi lewat, bukan. Lalai di sini ialah bermaksud dia sembahyang selalu keluar waktu. Dia sembahyang tetapi keluar waktu. Qadha. Itu yang dimaksudkan dengan lalai di situ. Bukan kata kita ni sibuk, time ni tengah sibuk ni, tak ada nak sembahyang lagi. Zuhur dah masuk dah. Tak ada nak sembahyang pukul 1:30 awal waktu. Kita pun set aku nak sembahyang sekali 3:30. Yang tu tak nama lalai sebenarnya, masih dalam waktu. Sebab waktu sembahyang ni luas. Tu kena faham juga tu. Sebab kadang-kadang ada orang dia faham, lewat ni masuk neraka. Ada ayat itu membawa maksud lalai di situ ialah sentiasa sembahyang kita ni dalam waktu, tidak, tetapi luar waktu. Contohnya zuhur pukul 1:30 sampai 4:30. Dia sembahyang zuhur pukul 5. Qadha lah. Itu lalai. Asar waktu dia habis maghrib masuk, maghrib baru nak sembahyang asar. Silap-silap dia himpun sekali asar dengan maghrib sekaligus. Ini nama dia lalai yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Jadi bagi orang yang berpuasa, dia lalai di dalam sembahyang, maka adakah puasa dia itu diterima? Adakah puasa dia itu sah? Orang tak tanya terima, orang tanya sah. Orang tanya sah. Sah ke tidak ustaz? Sah ke tidak? Soalan sebenarnya ditanya kepada banyak dah para ulama yang besar-besar, yang alim-alim. Baik. Jadi bila orang tu dia berpuasa tapi dia tidak sembahyang, kalau puasa dia itu menepati syarat sah puasa. Apa dia syarat sah puasa? Dia Islam, dia dah baligh, dia mumayyiz, baligh, dan dia tahu kaifiat puasa, dan juga dia tahu waktu-waktu yang boleh puasa dan waktu-waktu yang tak boleh puasa, maka sahlah puasa dia. Dan menepati rukun puasa. Rukun puasa senang ya, ada 3. Yang pertama, niat pada waktu malam. Kemudian yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, diri orang puasa itu sendiri. Maka kalau cukup syarat bagi orang yang berpuasa, cukup syarat sah, cukup rukun-rukun puasa, maka sahlah puasa dia walaupun dia meremeh-remehkan sembahyang. Sah. Tapi kena fahamlah, bila sebut sah, tak semestinya Allah terima. Itu kena faham, dia ada 2 konsep berbeza. Macam kita puasa hari ni lah. Kita berpuasa, adakah puasa kita ini pasti diterima? Belum tentu. Belum tentu. Kita mengaji Quran, kita khatam 30 juzuk Quran dalam sebulan Ramadan. Belum tentu pahala kita khatam itu dapat lagi. Tak tentu lagi. Ni yang kena faham. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Dia dah puasa, cukup syarat semua, belum tentu lagi puasa dia diterima. Begitu juga dengan orang sembahyang. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita itu bukan di zahir, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita itu, ibadah kita itu di batin. Sebab itulah kalau kita duduk di bulan Ramadan ni tuan-tuan, terutamanya siang hari, sebab tempoh kita puasa tu siang. Waktu siang ni Nabi sungguh-sungguh pesan kepada kita supaya tolong jaga lidah, tolong jaga perbuatan, tolong jaga mata, dan juga tolong jaga anggota-anggota yang boleh membuat maksiat. Sebab apa? Sebab kerana walaupun kita puasa, cukup syarat sah puasa, cukup rukun-rukun puasa, tetapi kita tidak menjaga anggota-anggota yang lain ini daripada melihat benda-benda yang haram, benda-benda yang maksiat, maka puasa kita sah dari segi syariat, tetapi pahalanya tidak ada dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang berpuasa tetapi dia meremeh-remehkan sembahyang, dia buat lebih kurang. Ni dia duk menega bazar Ramadan ni.
Tak ada nak semayang sak ni, ramai betul customer. Tak apalah, semayang sak lagi lah, qadha lagi lah. Jaga, berhati-hati. Depa duk mai beratok nak beli nasi, mai beratok nak beli lauk, kalau dia pergi semayang lagi, pelanggan habis lari. Dia abaikan semayang, dia kata tak apa, nanti semayang masuk waktu maghrib nanti semayang. Maka ini salah satu tanda orang itu dia berpuasa, sah puasanya, tetapi terima atau tidak puasa itu wallahu alam. Tapi hakikatnya kalau Nabi sebut dalam satu hadis ni, Allah tak terima lah. Allah tak terima puasa dia. Puasa sah saja tapi tak diterima. Maksud kata puasa sah lepas daripada siksa, tetapi pahala tak ada. Boleh bayang tak? Kita buat kerja tak ada upah. Kita buat kerja tak kena buang kerja, tapi tak ada upah. Maka itulah satu kerugian yang sangat besar bagi orang yang melakukan satu ibadah rajin, pada masa yang sama ibadah wajib yang lain dia tinggalkan. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Man lam yada' qawla zur falaysa lil man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi kata sesiapa yang tak meninggalkan percakapan-percakapan yang batil. Qaul zur ni perkataan-perkataan yang batil. Macam-macam lah perkataan batil ni. Ngumpat orang, maki orang, kata dekat orang, bercakap lebih kurang tak ada adab dengan orang tua. Ini dipanggil perkataan-perkataan batil, qaul zur. Dan juga dia beramal dengan benda-benda batil. Apa dia beramal dengan benda batil? Dia tak semayang tu, dia buat benda mungkar lah. Apa lagi? Tak tutup aurat. Dia puasa tu tuan, tapi tak tutup aurat. Benda mungkar tu. Pakai luak pendek, ni bagi lelaki. Luak pendek atas pada lutut. Orang perempuan tak menutup aurat dengan memakai tudung. Puasa. Dia telah melakukan perkara batil. Apa kata Nabi? Dia bercakap tak elok, tak jaga perkataan, pada masa yang sama dia melakukan perkara-perkara batil, kemungkaran-kemungkaran, benda yang Allah larang dia buat, Allah suruh dia tak buat. Apa kata Nabi walaupun dia puasa? Falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah langsung tak perlu dan tak berhajat kepada lapar dia dan dahaga dia. Boleh faham? Maksud kata Allah tak berhajat kepada dia puasa. Dia puasa ni Allah buat tak peduli. Tidak ada apa-apa nilai puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukan sesuatu ibadah, kita pastikan ibadah yang lain pun kita buat juga, terutama ibadah yang wajib. Sebab kita ni sebenarnya bila Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sesuatu perkara dan kita buat benda yang wajib itu, benda sunat kita tak buat, kita tunaikan benda yang wajib sahaja, hatta kita tak buat benda sunat, adakah kita ini masuk syurga? Ya, kata Nabi, masuk syurga walaupun kita tak buat benda sunat. Kerana apa? Kerana kita telah melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan. Paling simple, sembahyang 5 waktu kita buat dalam masa dia, dalam waktu dia. Nak afdal buat awal waktu. Kemudian puasa kita buat, kita tak tinggal puasa Ramadan. Apa lagi kita buat? Allah Ta'ala perintahkan kepada kita bayar zakat, kita bayar zakat. Sedekah ada 2, sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib zakat, sedekah sunat, sedekah biasa lah. Dan sedekah juga tak semestinya dengan duit, tak semestinya dengan barang. Sedekah berbagai-bagai bentuk sedekah. Kita tolong orang dengan tenaga pun sedekah. Kita naik motor, kita lalu di satu jalan, tiba-tiba kita tengok ada orang kehabisan minyak motor dia, dia tolak motor. Kita pun tolong pergi beli minyak, kita bubuh, bagi kat dia, bubuh dalam motor dia. Itu nama sedekah juga. Apa sahaja bentuk perlakuan kita yang berbentuk kebaikan, kita menolong orang dengan tenaga kita ataupun apa sahaja yang kita mampu, semua itu merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah bila kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan yang penuh dengan barakah ini,
tinggal lebih kurang 16 hari sahaja lagi untuk Ramadan berlalu meninggalkan kita. Sama-samalah kita kembali muhasabah diri kita, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Faruq. Apa kata Sayyidina Umar? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung diri kita sebelum kita dihitungkan. Lebih baik kita periksa diri kita dulu, kita semak diri kita dulu sebelum kita diperiksa. Sebagaimana kata, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Boleh faham tak tu? Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Begitu juga hitunglah diri kamu, hitunglah diri kita sendiri sebelum kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dah berada pada hari yang ke-14 daripada Ramadan. Apa yang kita buat di sepanjang 14 hari ini? Hari yang pertama, kita mengaji dak Quran. Ustaz, saya tak reti nak mengaji ustaz. Saya ni mengaji Quran tak reti. Tak reti mengaji sebab apa? Sebab tak belajar Iqra, tak belajar Muqaddam. Dulu jahil, dulu kira seronok ya, tak reti baca. Baik, apa yang ingat? Fatihah ingat tak? Fatihah ingat. Surah apa lagi ingat? Qul huwallah ingat. Yasin ingat tak? Yasin ingat. Bacalah hak ingat tu, berulang-ulang kali pun tak apa. Sebab setiap orang dia tak sama masa silam dia. Sebab itulah beruntungnya orang yang boleh mengaji Quran. Beruntung sangat orang yang boleh mengaji Quran. Kerana saya ada satu hamba Allah ni, dia cerita, dia kata ayah dia tak reti baca Quran tapi duit banyak. Tak reti, dia dah umur tua dah, dia 70 dah, tak reti baca Quran. Lepas tu kalau tapi rajin pergi umrah, duit banyak. Bila pergi umrah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dia buat ibadah apa? Nak baca Quran tak boleh. Dia zikir saja. Rasa rugi tak tuan-tuan? Zikir tu memang berpahala, memang zikir tu dianjurkan dan sunat, tetapi zikir paling afdal ialah baca Quran. Dalam sekian banyak zikir, zikir paling afdal mengaji Quran. Jadi kita muhasabah diri kita. Kalau kita tak mampu mengaji sebab mungkin jahil dulu, tak belajar, maka bacalah sekadar ayat yang termampu yang kita ingat. Berulang-ulang pun tak apalah. Satu huruf yang kita baca, Allah bagi pahala ikut huruf, bukan ikut ayat, bukan ikut perkataan, ikut huruf. Fatihah pun ada 100 huruf lebih, ulang kali baca pun dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita semak balik diri kita, kita mengaji dak Quran. Itu yang pertama. Sebab bulan Ramadan ni bulan Quran. Berapa banyak kita mengaji? Kalau kita katalah setakat ni kita baru baca 2 juzuk, maka tambahlah sikit lagi. Tambah sikit lagi, lebih sikit. Ni nama dia muhasabah ni. Kena tambah. Jangan duk lepas, tak apalah. Itu satu. Kemudian bagi orang yang Allah Taala kurniakan kelebihan boleh baca Quran. Baca Quran pun sedap, baca Quran pun hebat. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah kurniakan kepada seorang itu dia pandai baca Quran, dia pula tak baca Quran. Ada? Dia pula tak baca Quran. Bulan puasa dia buat lebih kurang, ya. Allah bagi kelebihan, tapi dia pula tidak membaca Quran. Rugi. Satu kerugian. Apa lagi selain pada Quran, kita kena muhasabah diri kita, iaitulah tentang solat kita. Solat sunat tarawih pada malam-malam Ramadan. Itu ada orang tanya pada seorang tok guru tu, kata, ustaz, kalau saya sembahyang tarawih tak cukup 20, jadi tak tarawih saya? Saya sembahyang 8, kadang-kadang saya larat saya sembahyang 12, kadang-kadang saya larat saya sembahyang lebih kurang lah tak sampai 20 tu sekali-sekali sahaja. Baik, persoalan berkaitan dengan tarawih. Dia tarawih ni sebenarnya kalau kita tengok pendapat di kalangan para ulama, dia tarawih sebenarnya 20. Khilaf 8 tu cerita lain, tapi majoritinya 20. Baik, kalau kita sembahyang bulan Ramadan, kita sembahyang tarawih genap 20, cukup 20, maka kita mendapat fadilat tarawih. Kalau kita sembahyang 8 lagu mana? Kita sembahyang 10 lagu mana? Kita sembahyang 6 lagu mana? Kita sembahyang 12 lagu mana? Di sini diperjelaskan oleh ulama, kalau kita sembahyang kurang daripada 20, kita tidak mendapat fadilat tarawih.
Dengar orang sembahyang 8. Kita tak dapat fadilat tarawih, tapi dapat fadilat qiyamul lail. Boleh faham lah saya sebut ni. Dia ada beza tu. Kalau sembahyang tarawih genap 20, dia dapat fadilat tarawih. Kalau dia sembahyang tak cukup 20, dia dapat fadilat sembahyang malam. Dia ada beza sikit di situ. Kerana tarawih daripada Sayyidina Umar lagi, sehinggalah kepada hari ini kita sembahyang sebenarnya tepat 20 rakaat. Tapi jangan susah hati. Bukan kata fadilat qiyam itu kurang. Tetap sembahyang malam juga. Sebab Nabi sebut kan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, qiyamul lail ataupun puasa dengan penuh keimanan, maksud kata termasuk di dalam orang yang beramal soleh. Termasuk. Cuma tuan-tuan, yang kita herannya, ini saya sebut untuk diri saya sendirilah, sebab kita ni bercakap kena tengok diri masing-masing. Kenapa kita panjat bukit? Ini persoalannya. Kita ni orang muda, orang yang sihat, cukup kuatlah berjoging ni, cukup kuat kayu bersekat sampai 100 km. Betul tak? Cukup kuat hiking, daki bukit ni. Bukit sampai Gunung Jerai pun sampai dah. Tetapi bila mula imam takbir Allahu Akbar dalam hati itulah, 8 dah hari ni. 8 dah hari ni. Siap-siap dah 8. Lepas tu kena pula imam malam tu sembahyang 4 rakaat baca panjang sikit. Nampak gaya 4 lah kot. Saya jadi imam di banyak tempat lah, imam tarawih. Cuma saya, sebab masjid ni besar, saya semalam saya imam. Ada malam ke berapa itu saya sembahyang sebagai makmum. Saya sembahyang sebagai makmum, saya tengok situasi manusia lah sembahyang tarawih ni. Ustaz Hanif Azmi yang menjadi imam pada malam ke-12 tak silap saya. Bacaan dia masya-Allah, tabarakallah, sedap. Bacaan dia mantap. Lepas daripada dia baca panjang sikit malam tu. Lepas daripada 4 rakaat, saya perhati tengok ada dah orang syahid. Tak faham syahid. Keluar syahid. Saya sebut syahid. Lepas daripada 8, ramainya berguguran syahid. Minta maaf saya sebut macam ni melawak sikit tak apa. Berguguran syahid. Bacaan sedap pun orang tinggal tuan-tuan. Kemudian lepas daripada 12 pun tinggal juga. Akhirnya tinggal 1 saf lebih. Menunjukkan kepada kita apa? Kita sebenarnya hebat dalam fizikal. Boleh panjat bukit, boleh berlari, boleh naik basikal, tu dia kayuh. Tetapi dari segi kerohanian kita lemah sebenarnya. Betul tak? Padahal kita nak sembahyang tarawih 20 rakaat, ambil masa lebih kurang sejam lebih sikit. Tetapi kenapa kita tak boleh buat? Padahal turun naik rokok sujud i'tidal, naik balik, rokok sujud i'tidal, naik balik. Yang tu je, tapi mana dah. Tetapi nak melawan benda itu tuan-tuan, sangat-sangat perlu mujahadah yang kuat. Ada seorang Pak Gad masjid cerita kat saya. Dia kata lepas sembahyang 8 ada satu jemaah tu keluar nak balik lah. Tak apalah nak balik, mungkin dia ada urusan. Benda pun benda sunat ya sembahyang tarawih ni. Tetapi dia duduk dekat tangga masjid, dia pegang handphone dia. Tok tek duk scroll lah. Sampai orang habis sembahyang witir. Apa dia dapat tuan-tuan? Baik dia main sembahyang sampai habis. Lepas tu mainlah handphone tu. Di situlah kita kata semangat kita untuk mujahadah tu tak ada. Yang kita kuat dari segi fizikal, tetapi kita tidak kuat pada sisi mujahadah diri kita. Kerana apa? Kerana peranan nafsu kita, peranan syaitan dan iblis menyebabkan kita lemah di dalam melaksanakan dan juga meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah tuan-tuan. Saya sebut untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan sebagai perkongsian kita, menaikkan semangat kita bagi Ramadan yang masih lagi berbaki. Dan alhamdulillah bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyakkan sedekah berbanding hari-hari biasa. Jadi kita tengoklah di mana-mana saja masjid Abdullah Fahim ke, masjid-masjid berdekatan ke, dan di mana-mana saja masjid tabungnya dahsyat bila bulan Ramadan. Biasa dia dapat 10,000 seminggu. Bila masuk Ramadan, orang menambahkan derma dan sedekah sehingga mencecah seminggu 30,000, 25,000. Ada masjid biasa dapat 1,000, 2,000 bulan biasa seminggu. Bila masuk Ramadan minggu pertama mencecah hingga 6, 7,000.
Sedekah alhamdulillah kita adalah rakyat yang pemurah bersedekah, dan inilah yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita memperbanyakkan sedekah. Jadi di antara perkara yang kita muhasabah diri kita untuk Ramadan yang masih lagi berbaki, kita usahalah untuk memperbanyakkan kembali baca Quran kita, usahalah untuk sembahyang lebih sikit tarawih. Kalau sesibuk mana sekalipun, usaha jugalah untuk sembahyang sunat tarawih. Kalau tak ada dengan imam, balik lewat tengah malam pun, sebelum tidur ke ataupun tidur dulu, bangkit sebelum subuh, buat tarawih, tak apa lagi, masih ada masa. Tak banyak pun tak apa, buatlah 4 rakaat ke. Yang penting jangan kita sekali-kali sia-siakan, buang sahaja peluang bila kita berada di Ramadan pada kali ini. Kemudian sama-sama juga kita muhasabah sedekah kita bagaimana, dan kita muhasabah adakah kita menjaga lidah kita, adakah kita menjaga perbuatan kita. Itu semua muhasabah diri kita ketika mana kita masih lagi berada di bulan Ramadan, untuk kita tambah baik amal ibadah kita ini. Kerana apa? Kerana dengan ibadah kita ini sahajalah mudah-mudahan, bukan yakinlah, mudah-mudahan. Sebab kalau tak buat langsung confirm tak ada. Kita buat ni mudah-mudahan, harap. Dipanggil rojak. Rojak ni mengharap. Bukan rojak pas sembuh tu pula. Rojak. Rojak. Ra jim alif hamzah. Rojaun, kita mengharap mudah-mudahan dengan sedikit yang kita buat ini Allah terima. Pada masa yang sama khauf, takut tak terima. Sebab apa? Kadang-kadang bila timbulnya perasaan kita buat ibadah banyak, kita rasa kita lah yang terbaik, itu bahaya juga. Tuan-tuan tengok macam mana jarum iblis dia masuk kepada kita. Kalau kita malas, dia masuk jarum cara malas. Kita ni memang malas buat ibadah, dia masuk jarum bagi malas lagi. Kalau kita rajin buat ibadah, dia masuk jarum lain pula. Dia kata apa? Mat, hang ni kira sehari boleh baca 1 juzuk ni hebat. Dia pun seronok. Jarum tu pula dia masuk. Mat, hang boleh sedekah tiap-tiap hari RM10. Dia kira dia rasa dia bangga diri dia, ujub kepada diri dia. Itu adalah jarum-jarum iblis, yang mana bila dia merasa ujub, dia merasa riak, dia merasa diri dia terbaik, maka tuan-tuan, Allah tengok, Allah nampak, di situ juga tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadah sebenarnya tuan-tuan, kita kena takut Allah tak terima, pada masa yang sama kena harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Dan jadi pesanan saya sebagai penutupnya tuan-tuan pada hari ini, ada satu kata-kata daripada para hukama ataupun para ulama. Mereka mengatakan kita hidup atas dunia ini, dia ada 5 hari, 5 jenis hari. Yang pertama disebut sebagai yaumul mafqud, hari yang telah habis. Apa dia hari yang telah habis? Kemarin habis dah. Yang kedua yaumul mashhud, hari sekarang. Ada lagi tak sekarang? Ada lagi, yaumul mashhud. Yang ketiga kata ulama yaumul mawrud, hari yang esok, yang akan datang. Apa akan jadi esok? Wallahu alam. Hidup ke, mati ke, sakit ke, sihat ke, boleh mai semayang ke, tak boleh mai semayang ke, wallahu alam. Yaumul mawrud, yang akan datang. Yang keempat kata ulama yaumul mau'ud, iaitu hari kiamat yang akan datang. Dan yang kelima ni yang paling takut, yang ni maksimum hari, tak ada hari lepas tu, iaitu yaumul mamdud, hari yang berpanjangan. Apa dia? Iaitulah hari akhirat. Kalau ke syurga, syurgalah selama-lamanya. Kalau ke neraka bagi orang kafir, kufur, selama-lamanya lah ke dalam neraka. Jadi ingatlah 5 hari ini, inilah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi, yang saya share kepada tuan-tuan pada hari ini, untuk diri saya terutamanya, dan juga untuk tuan-tuan, mudah-mudahan sama-sama kita mengambil pengajaran, sama-sama kita mengambil manfaatnya insya-Allah. Dan saya berdoa untuk diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, masih berbaki Ramadan yang ada ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kekuatan dan taufiknya kepada kita. Tanpa Allah bagi kekuatan kepada kita, kita tidak dapat untuk melaksanakan segala-gala ibadah yang diwajibkan ataupun yang disunatkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita, solat kita, sembahyang kita, sedekah kita dan seumpamanya. Sekadar itu dulu pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita dan sentiasa memberkati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi